Alhamdulillah, walaupun kita dalam suasana PKP tetapi kita masih dapat belajar, masih dapat mentelaah kitab. Jangan nak tunggu semua dah clear tuan-tuan sekalian, tak tahu boleh clear ke tidak. Depan mata kita dah nampak perkaranya, daripada bahaya menjadi lebih, nampaknya lebih lagi meresahkan pula sekarang dengan berbagai-bagai, dengan angkanya semakin naik, dengan perkara ahli ihwal vaksinnya, dengan perkara-perkara pergolakan di Timur Tengah sana, di Palestin sana, termasuk negara kita pula dah dipandang dengan pandangan sedemikian oleh pihak orang-orang yang jahat, ya. Maka kita semua serah kepada Allah Ta'ala. Pendek kata, apa yang Nabi Muhammad cakap pasti akan datang. Pasti akan datang. Kita hanya bersiap sedia. Tapi jangan bimbang. Walau ada bala, walau ada perang, walau rahmat Allah Ta'ala lebih banyak. Rahmat Allah Ta'ala lebih banyak. Bahkan rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaannya. Kalau proses orang-orang jahat sudah mula, bahkan proses kebaikan juga sudah mula bersama. Kalau fitnah Dajjal sudah mula, maka karamah Mahdi pun sudah mula. Karamah Mahdi pun sudah mula. Protection daripada Allah Ta'ala sudah mula. Rahmat Allah Ta'ala, perkara-perkara istimewa dari Allah Ta'ala pun sudah mula. Bahkan lebih dahulu lagi daripada perkara-perkara yang jahat ini. Hanya kita berada dalam pihak yang baik, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita senantiasa dalam golongan orang-orang baik, kita masukkan diri kita dalam golongan orang yang baik. Apa perkara berlaku pun, mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Suka saya pesankan, semalam saya ada bincang dengan beberapa orang kawan tentang kebelakangan ini orang mengatakan di antara persiapan Imam Mahdi, ya, kita nak datang, kita nanti Mahdi kalau datang dia akan claim harta-harta khazanah raja-raja Melayu dahulu yang tersimpan di pulau sini, disimpan di tempat sini, Mahdi akan ambil, akan gunakan. Ataupun setengah pihak kita mendengar Mahdi akan claim segala wang umat Islam yang tersimpan di dalam World Bank, di dalam New York Bank, di dalam bank-bank barat yang mereka freeze kan, Mahdi akan ambil. Dan setengah orang pula mengatakan sekarang ni dah nak zaman susah, tengok lepas hari raya saja belum hujan lagi. Semenjak dari sekarang ni berapa hari sudah belum hujan. Dia punya berbanding dengan Ramadan punya sejuk, alhamdulillah, ya. Sekarang lepas hari raya aja terus berubah cuacanya. Allah, betul-betul lah bulan Ramadan tu bulan rahmat. Dengan nanti cuaca akan panas, akan berlaku kemarau, akan berlaku kurang makan. Setengah orang pula mengatakan kena siapkan makanan, stok makanan. Kalau engkau perlu simpan sampai belanjakan sampai 100,000 pun tak apa. Simpan makanan untuk 3 tahun pun tak apa. Paling-paling tidak setahun lah untuk makan keluarga engkau. Satu orang berapa botol mineral water, berapa can food, berapa apa semua. Tak mahap tuan-tuan, ya. Kalau Nabi bilang ikut akan hidup susah. Kau jangan cari yang senang. Mahdi datang, kalau Mahdi boleh claim wang tu semua, baguslah, boleh pakai. Tapi kau kan Mahdi ni orangnya kebendaan, ya, materialistik, ya. Ada wang baru boleh kerja, tak ada wang tak boleh kerja. Mahdi dan orang-orangnya semua tu orang lillahi ta'ala. Orang yang bikin kerja lillahi ta'ala. Orang yang tak harapkan opah, tak harapkan gaji. Bayangkan Mahdi akan nanti dia claim gaji saya, allowance saya berapa, pasal Mercedes saya nak bayar berapa, nanti orang pegawai-pegawai saya nak, menteri-menteri saya nak bayar berapa. Bayangkan Mahdi and the group orang yang begitu, ya. Mahdi tu wali Allah lah, wali Allah, wali besar. Wali tu sifatnya sifat mahmudah, tak ada sifat mazmumah. Sifat zuhud, sifat qanaah, sifat rida, sifat sabar. Apa diberi oleh Allah Ta'ala terima saja, tak ada pun biasa. Dia ikut pesen macam Khalifah Umar Abdul Aziz. Pakaian pun bertampal. Dia ikut pesen Sayyidina Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Osman, dia ikut pesen Rasulullah, berikat perut bersandal batu. Itu zaman Mahdi, tuan-tuan sekalian. Itu zaman Mahdi, ya. Itu zaman Mahdi. Dia bukan ikut pesen. Paling tidak Mahdi zuhudnya macam Habib Ali bin Ja'far Al-Andalus, kalau kau nak tahu. Baik itu kita tengok Allah punya maha kuasa, subhanallah. Betul-betul kita lihat sekarang ini. Sebelum berlaku zaman Covid, sebelum berlaku zaman lockdown ini, apa yang mercup naik? Hall di sana, hall di sini. Tempat-tempat yang kita tak pernah dengar hall pun ada hall. Hall Imam Haddad di KL, di Shah Alam. Zaman dulu mana ada hall begini? Alhamdulillah lah bikin majlis hall begini. Hall di Melaka pun ada. Yang jarang-jarang kita dengar hall besar-besar.
Hal-hal ni apa? Hal-hal ni Allah Ta'ala mempamerkan sifat-sifat pada wali-wali, orang-orang saleh. Jadi kita dengar Imam Haddad macam mana zuhudnya, macam mana miskinnya. Kita dengar Habib Ali bin Ja'far macam mana semua begitu. Agak-agaknya Habib Ali bin Ja'far, Imam Haddad semua mengatakan aku akan support Mahdi. Mereka akan support orang keduniaan ke? Dia akan support orang yang banyak opah ke? Bukan. Bahkan orang yang nakkan wang, kalau ada wang, pakailah, tak ada sudah. Mereka punya sikap begitu. Kau jangan, tapi bukan misi mereka datang, kita claim harta balik. Harta saja dah sampai zaman Mahdi tu, maknanya dah dekat kiamat, tak pun harta juga yang kau concernkan. Na'udzubillah. Nanti kalau Mahdi takdirnya dia tak nak claim harta raja-raja ke, dia tak nak claim harta muslimin ke, nanti orang-orang yang sudah menjangka gini, Tuan Imam Mahdi, kita ada itu saya tak mau ambil. Tak nak ambil. Nanti alamak, habis aku nak gaji apa, aku nak dapat apa, semua. Na'udzubillah, nanti kau tak dapat harta, tak dapat opah, tak dapat gaji daripada Imam Mahdi, nanti kau mula tawar hati, nanti paling hati, nanti paling tadah. Na'udzubillah min zalik. Mahdi bukan orang dengan Mahdi dan sistemnya tidak membesarkan harta, membesarkan kewangan. Kena faham konsep dia tu. Orangnya zuhud, tawakal lillah. Senjata pun mereka tak ada sekadarnya. Kenapa cukup senjata-senjata mereka semua tak akan work? Senjata mereka tak akan work. Senjata-senjata mereka semua tu adalah makhluk Allah. Bergerak ikut sunatullah. Pisau. Pemotongan. Allah bilang pisau tak boleh potong. Cili. Pedas. Allah bilang cili tak pedas, cili tak boleh pedas. Api. Pembakaran. Allah bilang api tak boleh bakar. Bom, meriam, ledak. Allah bilang semua itu tak boleh ledak. Dan semua itu meriam mereka, bom mereka, roket mereka, makhluk Allah. Berjalan ikut sunatullah. Sementara ini Allah izin dia ledak. Satu masa Allah Ta'ala tak izin dia ledak, tak ledak. Cukup Mahdi tak perlu banyak tentera, banyak ramai-ramai sangat. Tak perlu peralatan bom dan juga skat dan juga peluru, perlu apa. Cukup peluru mereka tu tak load dengan Mahdi. Cukup mereka hampir saja mereka ditelan bumi. Cukup, maka Mahdi tak perlukan apa itu semua, maka mereka gerun ya. Ingat, kena hidup zaman Mahdi kena konsep begitu. Tentang simpanan makanan, ini dah nak kiamat lah. Kau jangan asyik fikirkan nanti kewangan. Kau ingat Mahdi akan datang bikin istana besar, Mahdi akan datang naik kereta besar, duduk di gubuk buruk pun dia akan duduk jugalah. Bajunya bertampal pun jugalah. Sebab itu maka orang-orang yang betul-betul zuhud akan tahu ini Mahdi. Orang masjid keduniaan tak akan minat Mahdi, berpaling tadah ikut Dajjal nanti keluar, berjota-jota keluar. Na'udzubillah min zalik ya. Jangan kau fikirkan materialistik. Mahdi tak materialistik ya. Yang tentang siapkan makanan pula, Nabi dah bilang nanti lapar. Maka kita punya makanan yang lapar tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah. Itu kenyangkan. Nabi dah bilang, kau nak siapkan makanan banyak-banyak, saya nak tengok. Boleh ke tidak? Haruslah. Kalau nak kau simpanlah. Cuma di situ ada bahaya besar. Nombor satu, kalau kau simpan makanan banyak-banyak, ada manfaatkah pada hari itu? Kita nak lihat. Dan tak ada bahayakah jika ada makanan banyak pada hari itu? Bahkan manfaatnya susah kita nak pandang, bahkan bahayanya banyak. Nombor satu, kau simpan makanan sampai 3 gudang sekalipun. Penuh makanan kau semua, kau kunci semua sekalipun. Takdir Allah Ta'ala kalau pada susah payah orang rompak makanan kau, setengah hari dah habis. Kau boleh ada manfaat makanan pada hari itu? Kau ada gudang makanan sekalipun, bom jatuh betul, Allah Ta'ala izin meledak betul-betul dekat kau punya gudang makanan. Ada manfaat pada hari itu? Tak ada manfaat. Baik, kalau kau ada makanan sekalipun, kau jangan lupa. Pada ketika itu, Nabi dah bilang umat Islam lapar. Dan Nabi sudah mengatakan, pada mereka mewah. Kok umat Islam lapar, mereka mewah, kok engkau pun mewah ya? Na'udzubillah, ada maknakah? Kalau engkau dalam ketika itu makanan kau banyak, canned food kau banyak, ada tuna, ada sardin, ada apa semua, tapi kau berada di pihak sana. Ketika itu yang nak diselamatkan iman lah, bukan makan lah. Yang nak diselamatkan iman, mati pun memang mati, berjuta-juta akan matilah. Yang nak diselamatkan iman, dia punya case itu adalah iman ataupun kufur. Pegang iman ataupun terbalik, Mahdi ataupun Dajjal, iman ataupun kufur. Bukan makan ataupun kenyang ataupun lapar, banyak duit ataupun tak ada duit. Bukan itu ukurannya. Ukurannya tu iman. Macam orang menghadap sakaratul maut lah. Kalau dah zaman Mahdi keluar tu macam sakaratul maut lah. Sakaratul maut alam seluruhnya. Kalau Mahdi dah keluar, ibarat tasbih putus, semuanya tinggal putus satu aja datang. Kalau Mahdi sudah keluar, ibarat seluruh alam semesta ini sudah keadaan naza'.
bila-bila sudah nak mati. Apabila matahari sudah terbit daripada barat, ibarat alam semesta sudah sampai parasnya, nyawanya sudah sampai di halkum, istighfar dah tak diterima lagi, ya. Zaman itu nanti kepayahan orang kemarau apa semua, kau ada banyak makanan, kau ada banyak air, banyak stok apa semua begitu. Ada artikah kalau rupanya kau ada berada di pihak sebelah sana? Orang bilang tak ada makanan, rupanya banyak mewah. Ada roti, ada apa semua. Diorang supply roti, kau supply tuna. Diorang supply roti, kau supply peanut butter. Na'udzubillah. Bukan begitu. Bahkan yang nama mukmin akan lapar. Dan kalau kau ada makanan segudang sekalipun, tak dirompak orang sekalipun, paling tidaklah kau Muslim jenis apa? Ketika itu kau tahu lapar kan, sebab itu kau stok makanan kan. Kau boleh tergamak ke jiran kau lapar, satu kampung kau lapar, parit sana lapar, parit sini lapar semua? Dan kau anak beranak ada makanan banyak, kau boleh tergamak ke? Orang sana lapar, sini dahaga, orang kodek-kodek cari ubi, orang kodek-kodek apa semua. Tiba-tiba kau anak beranak kat rumah makan-makan. Jenis Muslim jenis apa kau? Kalau ketika itu, kalau kau punya PL begitu, kau Muslim jenis apa? Kau Muslim jenis apa? Kau kena buka gudang kau. Hari tu juga ambil. Siapa nak ambil. Setengah hari habis. Jadi apa guna kau stok makanan banyak-banyak? Apa guna kau stok makan banyak-banyak? Dan another one more thing. Kalau Nabi sudah bilang kenyangnya tu dengan tasbih, satu subhanallah lebih manfaat daripada dunia dan isinya tu. Satu subhanallah. Apa nilai yang kau punya canned food? Apa nilai yang kau punya makanan berbanding dengan kalau kau boleh dapat dunia dan isinya? Ketika itu tuan-tuan yang masih hidup tolong. Tuan-tuan masih hidup tengok. Lapar. Kita sudah ingat, kita sudah belajar. Kita suruh tasbih, baca ratib atas, baca ratib haddad. Ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 4 kali, ada yang 3 kali. Kalau 3 kali itu cukup 3 meal satu hari. Kenyanglah. Kenyang. Kalau yang kenyang cuba test. Pada hari itu kita test, ya. Dalam 4-5 orang kau kenyang. Subhanallah, kenyang pula. Cuba muntahkan sikit, jangan muntah banyak. Tengok apa keluar. Keluar laksa, keluar biryani, keluar martabak. Kita tak makan pun. Kalau Allah boleh masukkan, kalau subhanallah itu lebih istimewa daripada dunia dan isinya, dia lebih istimewa daripada laksa dan martabak dan biryani lah. Apa guna kau adakan tuna, adakan sardin kalau kau boleh dapat yang lebih istimewa daripada biryani dan laksa dan martabak lah. Hatta biryani, laksa dan martabak pun, apa kita bilang sekarang ada sop jenis pesen baru, apa namanya? Oden. Oden ya. Oden pun boleh ada lah pada ketika itu. Yang taufu pun boleh ada lah pada ketika itu. Kalau Allah Ta'ala mau kasih kau kenyang, kau boleh kenyang. Tom yam pun ada lah. Pun boleh ada lah. Semuanya itu. Lebih, dan jangan ketika itu kau masih ingatkan nak makan juga. Kalau kau dah tasbih tak kenyang juga, istighfar. Dah istighfar, kerana tasbih tak boleh hinggap dalam hati kau pasal hati kau kotor. Sebab itu tak ada manfaat. Istighfar baru tasbih, nanti baru kau boleh kenyang. Istighfar juga, tasbih juga tak kenyang, syahadat. Kenapa nak mati? Dah lah. Begitu. Ketika itu bukan makan tak makan, bukan hidup tak hidup pun. Iman tak iman. Mati standby, anytime kau boleh kena bom, mati anytime kau boleh kena tikam. Sudah Nabi sudah sebut perkara itu. Yang pentingnya pada ketika itu iman tak iman, bukan makan tak makan, bukan hidup tak hidup pun. Ada dia nak survive dengan anak beranak dia satu rumah, selesa-selesa, nanti dah cukup, dah zaman dah tenteram balik lepas 3 tahun, semua everything sudah clear, baru nasib baik kita tak mengalami ini, ya. Bahkan Nabi suruh hidup di dalam hutan. Nabi suruh hidup bela kambing, minum susu saja kalau boleh. Minum susu kambing. Maknanya ala kadar apa seadanya. Kau boleh nak stok up makanan pulanya. Kalau kau stok up makanan, sama ada makanan kau dirompak, ataupun makanan kau kena bom, ataupun ada makanan tapi kau rupanya yang mewah makan ketika itu siapa? Orang-orang baik ke orang jahat? Orang jahat. Apa makna kau banyak makanan tapi kau berada di pihak sebelah sana? Na'udzubillah. Dan Muslim jenis apa engkau? Muslim jenis apa engkau? Kalau orang semua lapar, kau ada makanan kau saja, anak beranak ada makanan banyak, dan kau boleh simpan makanan untuk 3 tahun, sedangkan orang 3 hari dah tak makan. Apa Muslim jenis apa engkau? Apa Muslim jenis apa engkau? Dan bikin apa kau nak simpankan canned food kalau kau boleh dapat biryani dan laksa, dan ungkep dan rendang dan soto dan rojak, dan yang dari Allah tu lebih istimewa daripada soto dan rojak dan ungkep dan apa semua. Kena faham konsepnya tuan-tuan, ya. Itu konsep antara mati dengan antara iman dengan kufur.
Mati dan hidup pun tak berkisah sangat. Macam orang nak sakaratul maut lah. Orang sakaratul maut kan berapa hari dalam hospital tak makan, tak minum. Ada ketika itu masukkan air soto. Doktor masukkan air soto, masukkan air rojak, ada. Air glukos saja pun dah cakap dah bagus. Alhamdulillah dapat masuk air glukos. Jadilah. Kalau dah sampai satu level air pun tak masuk, dapat oksigen nyawa saja. Jadilah. Oksigennya ketika itu ialah iman. Kalau dapat iman saja, jadilah. Dan kalau tak dapat lainnya pun tak apa. Paling-paling banyak kau lapar, habis tak tahan, habis dah lapar macam mana? Paling-paling banyak sekali seorang manusia akan merasa lapar paling-paling lama sekali, paling-paling banyak sekali lah 7 hari aja lah. Lepas tu dah tak ada lapar lagi. Betul? Kau nak siapkan makanan 3 tahun bikin apa? Sedangkan manusia boleh tahan lapar sama 7 hari. Paling lama 7 hari. Lepas tu dah tak payah lapar lagi. Apa pasal? Mati. Dah mati pun dah tak payah nak lapar lagi. Sudah. Takkan kau tak boleh tahan. Lepas tu kau dapat makan hari-hari dalam barzah. Kau mati aja dihidangkan terus martabak, dihidangkan soto, dihidangkan apa balik, dihidangkan jemput-jemput. Ini kita surga orang Melayu kita lah. Biasa dapat itu aja dah happy ya. Tapi dari sisi Allah lebih daripada jemput-jemput. Pokoknya jangan ingat materialistik, jangan nak kembalikan keadaan anda seperti sekarang ini. Bendanya dah berubah. Dan kita sedang menjurus menuju kepada itu, tuan-tuan sekalian. Kuatkan iman sekarang, latihkan sabar dan redha. Bila-bila saja apa-apa akan tercetus. Sekarang saja kita tengok COVID ni tak turun-turun angkanya, daripada sikit boleh sampai jadi ribuan-ribuan. Setiap hari boleh sampai ratusan, yang mati sampai puluhan. Allah, seram juga kita tengok ya. Tak kau seram begini. Boleh kali dalam tempoh raya saja. Kita tengok raya lepas raya ini dah berbeza. Raya lepas kita dah tak beraya. Tahun ini lebih bukan tak beraya, lebih seram angkanya. Tahun lepas tak beraya pun tak lama jadi PKPB, boleh juga gerak sikit apa. Sekarang makin ketat lagi hari rayanya. Raya tahun sebelumnya tu gembira, boleh makan ketupat, boleh ke sana kemari semua. Tahun depan macam mana lagi? Kau pasti akan happy, pasti akan balik semula. Kalau boleh lebih teruk, kalau boleh lebih baik, boleh tak jadi lebih teruk? Mungkin lebih teruk. Dan Nabi dah mengatakan akan jadi lebih teruk lagi. Begitu konsepnya ya. Yang kau patut jaga sekarang iman. Jangan sibukkan Mahdi nak ambil harta, nak ambil apa harta raja-raja zaman dulu semua. Mahdi nak claim apa wang orang pada World Bank, tak ada kuasa dia. Tak ada kuasa. Nombor satu, harta-harta itu sah ke tak sah? Raja-raja zaman dulu dapat harta itu sah ke tak sah? Kau baca Ihya Ulumuddin tentang harta raja-raja. Kau baca tentang paling tidak penawar bagi hati, tentang simpan harta banyak-banyak. Betul Allah Ta'ala freezekan harta-harta tu semua. Kau sudah Mahdi claim balik semula pulanya. Kau takdir harta tu memang halal dan baik, Mahdi ambil dan pakailah. Kalau tidak, ya sudah, bukan untuk itu Mahdi. Kau ingat, kau tengok, ambil contoh Habib Ali bin Ja'far, macam mana punya zuhud. Mahdi of that kind. Kau tengok macam mana Habib Umar bin Hafiz, kau tengok macam mana Habib Muhammad bin Abdullah Al-Adrus. Semua tu dakwah kemari, Habib Kazim, semua tu hidup mereka bukan mewah, semua tu secukup-cukupnya, tapi dakwah. Ada minta upah, ada minta duit? Tak ada. Kau tengok orang-orang yang menyokong mereka itu semua. Kau tengok kawan-kawan saya yang bantu saya bikin rakaman, bikin apa semua, hantar saya ke sana kemari. Ada minta upah, Ustaz hantar saya upah sekian lah Ustaz. Ustaz saya bikin rakaman ni, Ustaz upah sekian lah Ustaz. Ada? Of that group. Daripada sekarang dah nak kena adakan grup-grup yang sebegitu, kesanggupan untuk begitu ya. Kalau kau masih ingatkan untuk dunia dan kemewahan kau, seram. Tak apalah, bolehlah kalau kau nak aku dunia, kau masih fikir nak dunia dan mewah, bolehlah. Dan di sana ada satu grup yang akan mewah dan ada banyak dunia. Dajjal and the group. Na'udzubillah min zalik. Berlindung sama Allah Ta'ala. Ya. Be prepared. Ketika itu Allah Ta'ala betul-betul kasih kita makan, kasih kita apa semua. Alhamdulillah. Tak ada Alhamdulillah. Be prepared for the worst. Ya. Dan Nabi bilang kan keadaannya akan kemarau, akan gitu. Kau pula ni cuba nak lawan dengan gitu. Dan kau tak ingat bahawa pihak Dajjal and the group banyak makan, ada hujan, ada apa semua. Jangan kau pulaknya ada banyak grup tapi kau banyak makan, banyak persediaan, banyak apa, tapi kau dalam grup sana. Ada makna? Tak ada makna. Baik, buka kitab Mukasyaffatul Qulub kita sampai muka surat Sabar dan Sakit, betul?
Dah masuk ni? Baru masuk ya? Ha? Bab ketiga, sabar dan sakit. Yang pertama kita sudah sebut tentang takwa, tentang takut pada Allah. Yang kedua kita sudah sebut menangis, ya. Yang ketiga Imam Ghazali bawakan di sini sabar dan sakit. Ini semua adalah manis sebetulnya. Ini semua adalah manis sebetulnya, ya. Sehingga kan Sayyidina Ali orang Islam, ya, tidak sayugianya within 40 days, dalam 40 hari tak diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian. Dalam 40 hari ada satu ujian. Sayyidina Ali kalau sudah 30 hari belum ada perkara-perkara yang meresahkan yang timbul, dia sudah mula panik. Ada kenapa aku dah tak masuk dalam golongan ke? Aku tak ada masuk dalam golongan ke? Allah, dapat ujian, Alhamdulillah. Begitu ya nama umat Islam, ya. Bukan sengaja happy dan gembira dan senang. Ada something yang trigger, ada something yang gitu. Alhamdulillah aku masih diuji oleh Allah. Syukur Alhamdulillah. Begitu ya. Jadi sabar dan sakit itu semua tu adalah pencuci dosa kita. Pencuci dosa kita. Dengan kita dapat apa kepayahan? Senyum, gembira. Mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab makam kau naik di sisi Allah Ta'ala. Kau nak minta wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku bersyurga bersama dalam orang-orang yang baik. Orang baik itu apa amalannya? Macam mana akhlaknya? Takwa, amalnya banyak. Kau apa amal kau? Dan macam mana takwamu? Tapi minta, dan Allah Ta'ala itu pemurah nak beri. Kau kena cukupkan markah. Maka diuji oleh Allah Ta'ala, diberi kau payah, diberi kau susah, supaya markah kau naik. Supaya markah kau naik. Markah kau naik. Sebab itu lepas Ramadan banyak kawan-kawan kita dapat ujian bermacam-macam. Ada yang ada singkinya pecah. Ada yang ada matanya kena apa tu, mercon. Allah. Yang ada apa, masuk hospital mak mertuanya. Yang ada berbagai-bagai semua tu ujian daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan alamatul gabul. Markah besar nak masuk, maka tak cukup, kapasiti kecil, radio kecil, nak masuk current besar, maka radio tu tengah di-adjustkan, tengah dibuka skrunya, tengah di-screwdriverkan, tengah diginikan, tengah diganti wirenya biar dia boleh masuk current besar, biar soundnya biar kuat. Begitu, sedang di-adjust, sedang di-repair oleh Allah Ta'ala. Begitu. Sabar dan sakit. Barang siapa ingin selamat daripada azab Allah, mendapatkan pahala dan rahmatnya dan masuk ke syurganya, hendaklah dia menahan nafsu daripada segala keinginan dunia, di samping sabar atas segala kesulitan dan musibahnya. Betul tak? Subhanallah, cakapan ini menyokong apa yang kita cakap tadi. Tanggung kepayahan, tanggung. Endure the pain, endure the hardship. Be patient and redha dengan segala qada dan qadar Allah Ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Belum kena bala dah tak sabar, dah nak siapkan makanan bergudang-gudang. Seramlah. Itu bukan ciri-ciri orang yang sabar. Ciri orang sabar, mudah-mudahan dia persiapkan iman dia dahulu. Sabar memang punyai banyak macam. Sabar melaksanakan perintah, taat. Sabar meninggalkan larangan-larangannya. Dan sabar ketika mendapat bencana. Barang siapa bersabar kerana taat, maka pada hari kiamat Allah akan memberinya 300 darjat di syurga. Allah, sabar dalam melakukan taat. Sabar bangun malam. Sabar cari nafkah anak isteri. Sabar. Buat taat tu termasuk ibadat yang khas, sembahyang, zakat, puasa. Termasuk sabar ibadat yang am, seperti apa? Cari nafkah anak isteri dengan yang halal. Sabar. Lagi sabar apa? Buat taat. Sabar layan orang tua. Sabar khidmat. Semua tu sabar dalam buat taat. Allah kasih dia 300 darjat di yaumil akhir, ya. Pada tiap darjat itu berjarak antara langit dan bumi. 300 darjat. How far, how high tinggi dia. 300 darjat. Satu darjat seperti antara langit dengan bumi. Punya tinggi darjatnya dapat 300 kali antara langit dengan bumi. Subhanallah. Itu yang kita bilang tadi. Apa guna ada canned food, ada sardin, ada tuna, ada apa namanya? Ada apa tadi kita bilang? Ada oden. Tapi kalau engkau tak dapat ini, mana lagi besar? Jangan bimbang. Kalau kau lapar, paling lama kau lapar 7 hari. Lepas tu tak payah lapar.
Kau putus nyawa di hidang makanan lah. Di hidang makanan terus dalam barzakh lah. Dan barang siapa bersabar meninggalkan larangan Allah, maka pada hari kiamat Allah akan memberinya 600 darjat. Sebab tinggalkan maksiat lebih susah daripada buat taat. Nabi Ali Habsyi mengatakan, aku kalau dengar orang banyak ibadat, aku tak begitu envy sangatlah, tak begitu iri sangat. Kalau aku dengar orang dapat tinggalkan maksiat, ya aku punya kepingin. Sebab macam mana, selagi yang bukan wali, selagi itu masih terbuat dosa. Selagi yang bukan Nabi, selagi itu masih buat dosa. Hatta wali pun masih terbuat dosa, ya. Jadi siapa mengerjakan taat, Allah kasih 300 darjat. Siapa meninggalkan maksiat, Allah kasih 600 darjat. Siapa sabar atas ujian, Allah kasih 900 darjat. Begitu, ya. Tiap-tiap darjat antara langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh. Allah tadi antara langit dengan bumi. Yang ini lebih tinggi. Dahlah 600 darjat. Satu darjat seperti di bawah 7 petala, di atas 7 petala. Allah, lebih tinggi, lebih besar lagi, ya. Adapun orang yang sabar atas bencana dan musibah, maka pada hari kiamat Allah akan memberikannya 700 darjat di syurga. Tiap-tiap darjat antara Arash dan Surah. Surah ni apa saya pun tak tahulah. Bintang Suraya barangkali punya tinggilah, maknanya pokoknya tinggi sekali, ya. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, sungguhnya baginda bersabda, Allah telah berkata, barang siapa ditimpa bencana lalu dia mohon perlindungan daripadaku, pasti aku memberinya sebelum dia meminta. Tengok ni janji Allah, ya. Ni janji Allah. Bencana lapar, bencana perang, bencana ugutan orang, lindung dengan Allah. Hatinya terus ingat Allah. Belum minta pun, ya Allah selamatkan aku daripada bom Yahudi, ya Allah selamatkan aku daripada wabak. Tapi hatinya terus ingat, ya Allah darimu, ya Allah. Dia belum angkat tangan, Allah Ta'ala dah lindungi dia lah. Sebab itu, ya, kita tengok dalam perang, ya. Dalam perang, dalam kita punya doa apa? Dalam kita punya doa kunut nazilah, Allahumma dfa' wasrif anna wa 'anil muslimina al-adha wal bala' wal waba' wal ghara' wal amrad wal hurub wasyidah wal fitan ma zahara minha wa batan. Ya Allah, palingkanlah, tolakkanlah, palingkanlah daripada diri kami dan juga muslimin sekalian bala', waba', harga mahal, apa sakit, apa aniaya, ganggu, perang, semua minta. Habis kata benda tu akan ada. Macam mana pula kau bilang nak minta, nak elak? Kalau engkau dipelihara oleh Allah Ta'ala, dihujani bom sekalipun, kau tak apa-apa. Kau tengok bom jatuh, pisau melayang, keris melayang, takdirnya kau buat hal kau saja. Kau boleh tikam, kau tikam. Kau tak boleh tikam, kau gitu. Kau terpelihara. Dan barang mahal, agak-agak semua orang affected tak? Yang ada orang dari sekarang tak affected. Kalau yang ada orang harga barang pun dia tak tahu. Macam mana dia tak tahu mahal tak mahal? Yang ada orang segala keperluan diri tak tahu barang berapa semua tu. Dia tak tahu duit banyak, duit sikit pun dia tak kisah. Harga barang berapa pun dia tak tahu. Macam mana nak tahu sekali orang bilang barang mahal? Ya, daripada dia tak tahu harga barang pun dia tak tahu. Macam mana dia nak terjejas dengan harga barang mahal? Ada orang akan dipeliharakan oleh Allah Ta'ala. Ada orang akan dipeliharakan oleh Allah Ta'ala. Pada orang ditimpa sakit, dia tak rasa. Dia tak rasa sakit. Kenapa? Hari-hari dia dah sakit. Sakit tu pada dia normal. Sakit tu pada dia dah normal. Orang kena sakit sikit, Allah anak sakit. Sakit. Sian ya, sabar. Aku tengok dia lagi sakit. Apa salah pula dia? Okey, pasal hari-hari dia dah sakit. Hari-hari sakit. Maka pada dia sakit tu bukan satu timpa. Sakit tu satu pakaian, satu biasa. Maka orang-orang semua tak terjejas. Tak terjejas. Kadang-kadang Allah Ta'ala pelihara dia selamat, memang dia sihat. Kadang-kadang sakit tu menjadi selamat bagi diri dia. Allah Ta'ala cara Allah Ta'ala lain, bukan macam cara makhluk. Yang ada orang kena lapar. Alamak, tak makan 3 hari. Yang ada orang tak kisah pasal apa, hari-hari memang makannya roti sekeping. Lapar tu dah memang biasa dia. Tak menjadi apa-apa semua. Engkau makan macam-macam. Asal makan mesti melunggun. Nanti kau rasa lapar lah. Yang ada orang dia lapar tu dah hari-hari, dah pakaian dia. Bangga kepada orang, lapar. Pada dia dah biasa. Ini perkara biasa. Lapar tu dah biasa pada dia, pakaian dia tu. Jadi doa minta tu dapat, tapi cara dapatnya bukan kau ingatkan tak ada lapar, tak ada apa dengan makanan segudang, ya. Bukan, ya. Bukan. Kadang lapar tu menjadikan pelindung daripada lapar. Kadang bila kena lapar, dah biasa. Alah, setakat makan tak makan 3 hari. Aku biasa tak makan 6 hari. Begitu, ya.
Jadi lapar menjadi peninding dia, miskin menjadi peninding dia. Nanti tak ada harta. Orang kaya mana orang kerugian 3 juta teruk tak? Agak-agak pening tak kepala dia? Ana punya bisnes sekali drop 3 juta. Pada engkau sekarang ana punya simpanan tinggal hanya dalam apa? Tinggal dalam 2 juta saja. 3 juta tiba-tiba gaib. Dia punya pening, dia punya macam kucing berak rambut, macam ayam berak kapur. Serta pak cik itu tak pernah 3 juta, RM50 pun susah nak dapat dalam poket dia. Dia ada desah tak? Hilang 3 juta. 3 juta aku tak pernah rasa pun. Kau tengok difference-nya. Nampak ya? Oh, anak punya bisnes tiba-tiba drop, hilang 3 juta. Anak punya simpanan tinggal 2 juta saja. 2 juta saja, aku RM50 pun tak pernah, jarang nak rasa. Jarang dalam poket aku. Maka dia relax saja. Ini hilang 3 juta, ini hanya ada RM3. Tapi dia tak rasa apa-apa. Mana lebih manfaat? Mana lebih manfaat? Tengok Allah punya cara buat kerja. Kau jangan rasakan hilang banyak tu aja sedih, resah. Resah. Yang ada orang memang tak pernah rasa pun. Begitu ya. Dan Allah punya kuasa ya. Allah punya kuasa. Cara Allah Ta'ala nak merelakskan hambanya tu lain. Yang ada relax hambanya, dia dapat 3 juta, tahun depan dapat lagi 15 juta, tahun depan lagi 20 juta. Itu namanya happiness. Yang ada orang hari-hari dapat cukup makan dan minum, itu happiness. Hilang 3 juta sedih. Dia tak pernah ada, kalau dapat RM3 dia dah happy. Temahak. Barang siapa ditimpa bencana lalu dia bermohon perlindungan daripadaku, pasti aku memberinya sebelum dia meminta. Dan barang siapa ditimpa bencana lalu dia meminta perlindungan kepada makhluk, pasti ku tutup semua pintu langit baginya. Na'udzubillah. Kau minta perlindungan daripada makhluk. Makhluk tu termasuk apa tahu? Harta simpanan raja-raja zaman silam di pulau sana dan pulau sini. Termasuk harta muslimin yang berada di World Bank dan New York Bank. Termasuk makhluk tu apa tahu? Tuna dan sardin dan peanut butter yang kau cakap tadi. Dapat. Mungkin dapat juga. Mungkinlah dapat jugalah. Sebab gudang kau kukuh, orang tak boleh rompak. Pintu langit tertutup. Begitu kau mati juga tak? Mati. Lapar kau kat sana. Dah tertutup pintu langit. Lapar, tak ada makanan. Begitu kau mati, dihidangkan bertalam-talam di sana. Begitu ya. Ingat ya. Ketika itu tujuannya mati ya. Makin dijaganya iman ataupun kafir. Na'udzubillah. Bukan kenyang ataupun lapar. Bukan mewah ataupun miskin. Be prepared to be poor and very poor. Be prepared to live in hunger. In thirst and hunger. Maka bagi ya. Baik kalau ada wabak sekalipun, kau tak mohon kepada Allah, kau tak serah tawakal pada Allah, seolah-olah macam Allah Ta'ala tutupkan pintu langit. Kau cuba, makin kau ikhtiar macam-macam, makin kadang-kadang wabaknya makin merebak. Kalau kau try to fight dengan cara engkau, dengan gaya engkau, kau lupakan Allah. Tapi kalau kau serah sama Allah, kau serah sama Allah Ta'ala, Allah beri tanpa kau minta. Kau try to fight dengan macam-macam hal kau tu, baik wabak, baik balak, baik apa semua. Allah Ta'ala tutup pintu langit. Allah Ta'ala tutup pintu langit. Siapa boleh buka? Tak boleh buka. Maka bagi orang yang berakal, wajiblah dia bersabar atas bencana yang menimpa. Why we learn this? Bagi orang-orang yang dah kena dan disabar pada dia, ini yang aku cakap ni, yang aku sedang experience. Yang kita ni belum kena, kita baca ini pasal kau akan ditimpa payah, jadi kau standby kan sabarnya. Kita belajar sabar ialah kalau kau memang dah dalam susah, biar kau redha dan kau gembira. Rupanya aku dalam selamat rupanya. Tapi kalau kau dalam senang, bermakna kau be prepared, kau akan dapat susah. Dan sabarnya dah di standby-kan, sabarnya dah diajarkan. Ya. Kau belajar, untuk apa kau belajar tasawuf? Untuk apa kau belajar kitab sabar dan redha? Kalau kau yang kau standby-kan ialah sabar dan redha ketika susah. Bukan standby-kan makanan bergudang ketika susah.
Itu bermakna dah be prepared untuk tak nak sabar. Na'udzubillah, ya. Bukan saya bilang tak usah simpan makanan ya. Nabi pun ada simpan makanan untuk isterinya. Tapi Nabi simpan makanan, yang ada setengah isteri Nabi simpankan makanan stok 1 tahun. Simpannya 1 tahun. Selang berapa hari dah habis. Simpannya 1 tahun, berapa hari dah habis. Kau dapat orang yang begitu tak apa. Dia fikir anak beranak dia saja, satu orang 3 botol, satu orang 1 can. Apa banyak bilik ini semua setengah bilik penuh makanan. Makanan aja lah. Tikus datang makan habis semua, kau dah tak boleh apa lagi. Allah, susah mau cakap. Siapa berbual? Jangan berbual. Tengah kuliah jangan berbual. Jangan berbual. Jangan berbual. Bilangkan jangan berbual. Jangan berbual. Maka bagi orang yang berakal, wajiblah dia bersabar atas bencana yang menimpa, tidak ragu atau mengadu kepada makhluk. Maka dia akan selamat daripada siksa dunia dan akhirat. Siksa dunia dan akhirat ya. Dunia pun sengsara, dia boleh tertanggung. Dan akhirat, dah lah kau ditimpa ujian, kau tak sabar, nak struggle, nakkan keselesaan, tak nak tanggung kepayahan itu ya. Dunia pun kau tak boleh lepas, kau dah pintu langit ditutup. Akhirat masuk dalam azab Allah Ta'ala. Sesungguhnya bencana yang paling pedih hanya menimpa para Nabi dan Wali. Para Nabi dan Wali. Nabi kita, sahabat Abu Talha ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat dah lapar gali parit perang Khandak. Tengok Rasulullah, dia buka bajunya, dah ikat perut sendal batu. Nabi selak bajunya, sendal 2 ketul batu. Nabi lagi lapar. Mesti Nabi-Nabi lebih lapar pada sahabat. Engkau buka bajunya, ada 2 tin sardin. Alamak, susah mau cakap. Alamak. Yang ada buka bajunya, ada 2 keping prata instant. Alamak, pun susah nak cakap lah. Tak tahulah apa nak cakap. Ya. Alamak. Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an telah berkata, bala merupakan pelita bagi orang arif. Subhanallah. Pelita bagi orang arif ya. Dia dapat bala, terus di hatinya bercahaya, makin ingat Allah Ta'ala, makin dekat pada Allah Ta'ala, makin terpandu kepada Allah. Menyedarkan orang murtad, memperbaiki orang mukmin, dan menghancurkan orang yang lengah. Bala ya. Tidak seorang pun akan mendapat manisnya iman sebelum dia ditimpa bala, rela dan sabar. Baru dapat iman, baru dapat arti keimanan kalau kau dapat yang ini. Baru kau dapat ini semua, kau dapat bala, merupakan pelita bagi orang arif. Sama bala sama wabak. Orang arif makin jadi orang-orang arif pada wali-wali dalam musim wabak dan juga bencana, dia akan dapat pelita, makin dapat guide, makin dapat cara, dapat jalan, tahu macam mana nak menyelesaikan masalah, dapat hidayat, dapat panduan. Masya Allah, dapat pelita. Menyedarkan orang-orang yang murtad, na'udzubillah, orang yang jahat, yang itu semua sedar, Allah Ta'ala dah beri peringatan, mudah-mudahan kembali. Memperbaiki orang mukmin, jadi dapat sedar, dapat yang selama ni lalai, dapat ibadat. Dan menghancurkan orang lengah. Orang lengah, rasakan kau sekarang dapat kepayahan. Sama-sama, tapi yang ada orang dapat keuntungan, yang ada orang bahkan dapat kerugian. Tidak seorang pun akan dapat manisnya iman sebelum dia ditimpa bala. Dari timpa bala, rela dan sabar. Itu adat wali-wali. Adat wali-wali ya. Allah Ta'ala apabila kasih seorang hambanya, ditimpakan bala. Apabila sayang kepada hambanya, ditimpakan bala, diberikan ujian. Diberikan akan ujian ya. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa sakit semalam, dia sabar dan rela kepada Allah, maka bersih daripada dosa bagaikan ketika dia lahir daripada perut ibunya. Jika engkau sakit, janganlah segera minta sembuh. Ini yang Habib Ali pegang. Kalau sakit, jangan terus pergi doktor, jangan terus makan ubat, kata Habib Ali. Nikmati sakit itu 3 hari. Sakit dia suruh nikmati. Sakit nikmati 3 hari. Nikmati apa? Nikmati ciptaan Allah. Apa rasa demam ni ya? Semalam sihat ni hari boleh rasa badan tak selesa, boleh rasa tekak panas, tapi boleh rasa sejuk, tapi orang pegang badan kita panas. Oh ya subhanallah, kepala boleh bengal. Dia enjoy sakit tu dulu, dia tengok, dia menikmati sakit tu. Boleh bisa, boleh sengal, boleh 3 hari tak sembuh, takut melarat, baru makan ubat.
Baru makan ubat. Sebab apa? Dilarang kita membinasakan diri kita. Begitu. Habib Ali bilang, sebab itu Rasulullah, kau sakit jangan lekas-lekas minta sembuh. Nikmati sakit itu dahulu. Nikmati sakit itu dahulu, ya. Nikmati sakit itu dahulu. Dapat seperti bayi baru lahir pada perut ibu. Wallahu alam bisawab.